Bertemu kembali. Banjir di Sandakan pulih sepenuhnya dan itu antara tumpuan dari negeri di bawah bayu petang ini. Jadi perbincangannya kita terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan. Baik Miza, Pusat Pembinaan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Kampung Pertanian Batu 25 Sandakan ditutup 2 petang tadi. Kesemua penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Dalam kenyataan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan Henry Idol, arahan penutupan itu dibuat berdasarkan situasi semasa banjir yang pulih sepenuhnya. Hujan lebat sejak Isnin lalu menyebabkan rumah kediaman penduduk sekitar Kampung Garinono dan Kampung Pertanian Batu 25 dinaiki air sekaligus menjejaskan 38 penduduk. Peringkat fashion pakaian tempatan Sabah perlu memanfaatkan perkembangan dunia perniagaan secara digital untuk mempromosi produk mereka sehingga ke peringkat antarabangsa. Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim kata mereka perlu menggunakan sepenuhnya platform digital itu bagi mengetengahkan rekaan dan jenama masing-masing. Datuk Muhammad Hanafiah membuat saranan itu pada Majlis Penyampaian Sijil Kursus Sabah Talent Entrepreneurship Program STEP ke Usahawanan Pembuatan Pakaian. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Alijah Ismail. Datuk Muhammad Hanafiah menzahirkan keyakinan bahawa bidang keusahawanan mampu menjadi pemangkin ekonomi negara selain meningkatkan sosioekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan. Bagaimanapun katanya, tanpa minat dan kesediaan untuk merebut peluang yang terbuka, impian usahawan untuk berjaya mungkin tidak akan tercapai. Seramai 10 peserta berjaya menamatkan kursus tersebut yang bermula pada 1 November hingga 30 November lepas. Program Usaha Nita Konvenita Peringkat Negeri Sabah 2023 berjaya mencapai sasaran 100% penyertaan usahawan di daerah Kinabatangan. Pencapaian itu membuktikan komitmen usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia Cawangan Sabah Nur Aini Sulong berkata ia sekaligus mengelak mereka daripada tercicir menerima manfaat pembangunan. Harapan saya begitu besar untuk wanita-wanita di daerah Kota Kinabatangan ini kerana ini adalah julung kali program usahawan wanita Bumiputra Cawangan Negeri Sabah. Saya betul-betul teruja dan syukur kerana dapat mesej ini sampai ke Kinabatangan. Beliau ditemui RTM dalam program berkenaan yang dirasmikan Pengerusi Mahad Tahfiz Ar-Rahmah Kinabatangan, Datuk Man Siman Mahmud. Sementara itu, Datuk Man yang menyambut baik penganjuran program berkenaan yakin program seumpama mampu meningkatkan ekonomi penduduk setempat di samping mempromosikan produk tempatan. Bila kita menganjur ni banyak peluang yang kita nampak seperti perniagaan. Jadi saya mengharap supaya penduduk Kinabatangan ni rakyat dapat join dengan usaha Nita ni. Saya mohonlah kepada usaha Nita daftar dan di sini adalah peluang berniaga. Karnival 9 hari ini dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti, antaranya studio mini Sandakan FM, pameran produk tempatan, gerai jualan dan permainan. Hampir 200 kanak-kanak dari sekitar rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan menjayakan program Berkhatan Beramai-Ramai 2023. Program dianjurkan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Sungai Manila melibatkan kanak-kanak berumur 11 hingga 12 tahun. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Manila, Hazim Mubarak Tan Sri Musa berkata, sesuai dengan musim cuti sekolah hujung tahun, ianya menjadi wadah kepada pelbagai pihak tampil melaksana tanggungjawab sosial korporat meringankan beban kos perbelanjaan ibu bapa yang kurang berkemampuan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program ini di Kompleks Persatuan Orang Buta Taman Cahaya Batu 12 Sandakan. Program dijayakan bersama Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sandakan. Kelab Pelari Tawau akan menganjurkan larian maraton Tawau tahun depan. Pengurusinya, Dulmi Mular berkata larian itu akan diadakan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan dan penggiat sukan larian di negeri ini.
Dulmi yakin larian maraton Tawau itu mampu menarik penyertaan dari dalam dan luar negara. Kami mempunyai impian sebagai anak-anak Tawau untuk menjadikan Tawau International Marathon ini sebagai satu brand di daerah sini yang untuk menarik peserta-peserta dari sekitar sini, dari dalam dan luar negeri. Dulmi menyatakan demikian selepas pelancaran The Run 2023 di Tawau yang disempurnakan Ketua Pegawai Perhubungan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tawau, Said Hassan Said Idrus. Beliau percaya dengan sokongan masyarakat Tawau, larian maraton itu akan melonjakkan nama daerah Tawau di peringkat antarabangsa. Sukan Sabah Saga 2023. 3 pingat emas ditawarkan dalam acara wushu pagi tadi membabitkan 3 kategori iaitu cangkuan lelaki dan wanita serta nankuan lelaki. Bagi kategori cangkuan lelaki menyaksikan atlet Kota Kinabalu, Erickson Bonceng Leong berjaya memperolehi pingat emas dengan markah 9.18. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing milik atlet putatan Lee Sian Sang dan atlet penampang Ignatius Chong. Atlet Keningau Evi Avila Laban pula mengungguli kategori cangkuan wanita dengan markah 8.92. Kemenangan itu meletakkan atlet Kota Kinabalu Kim Yi Yun dan atlet Nabawan Delina Misia Deni di tempat kedua dan ketiga. Sementara bagi kategori nangguan lelaki, atlet Tawau Lee Sian Bin meraih pingat emas dengan keputusan 8.90. Pingat perak dan gangsa masing-masing dimenangi atlet Nabawan Devore Mesol Deni dan atlet Kota Kinabalu Simon Wilson. Saga 2023 yang masuk hari kelima hari ini menyaksikan 21 pingat emas ditawarkan membabitkan acara badminton, berbasikal, memanah, olahraga, petong, rugby dan wushu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Miza, silakan. Baik, terima kasih.